Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, for today we are going to continue our lecture on chapter 3, Boolean algebra. So, first we are going to learn on how to derive the expressions for SOP. Okay, so there are two types of for this slide. We have SOP, sum of products, and then we also need to understand how to derive the expressions for products of sums, okay, POS. So both of these uh, expressions will be you kena develop by referring to the truth table. Jadi kena faham lah bila mana you nak create SOP, sum of products or products of sums, you kena refer kepada output inside truth table. Okay, jadi kalau nak develop je mesti refer kepada truth table, tapi nak refer kepada bahagian mana? So you need to refer to this um, output jadi kita akan refer kepada bahagian output. Okay, so bila kita nak derive nanti kita akan tengoklah bahagian output. So output 0 and output 1 is important because of there is a difference between SOP and POS. Okay, let's start first with the SOP. Okay, so SOP is a sum of products or is the expressions which will sum of all products terms when the output logic is 1. Okay, dekat sini yang penting adalah you tengok is the sum of product terms. Jadi first kali kena faham lah product terms. Okay, and then kita akan refer kepada dia punya output, okay, which is logic 1. Jadi kalau SOP sahaja, awak akan refer kepada dalam truth table, which is akan refer kepada output yang equivalence to 1. Jelas? Setakat ni boleh. Kalau kita nak buat SOP, contoh dekat diagram ni adalah this is the truth table for OR gates. Kalau awak tengok OR gates, faham So kita akan OR kan 0 or 0, you will get output 0. 0, 1, you get 1. 1, 0 is 1. And 1, 1 is 1 lah because of OR punya truth table punya output So we have input and output. Okay, jadi input ni melibatkan truth table, and then bila kita nak create SOP, you kena refer kepada bahagian output, and then refer kepada bahagian ni lah, output with the output logic 1. Boleh? Kita akan refer kepada ni lah. And then for each individual, we call for each individual output you tengok kat sini, we call as a product term. So as you can see that this we have the 3 product terms. Kalau kita buat SOP, kita akan refer kepada 3 output tadi. Output yang dekat Y ni akan refer kepada logic 1. Okay, and then for each individual output yang kita create, dia punya expression for SOP tu nanti, itu adalah product term. So kita panggil ni sebagai product term product term. That's why bila kita create saja SOP, dia bagi kita kat situ lah the sum of all product terms when the output logic is 1. And then how we can get this product term, macam mana kita nak dapatkan this product term you can we need to use the AND operations, by ending the complemented or uncomplemented input variable. Jadi untuk setiap input A and B, kita akan sama ada kita akan gunakan complemented ataupun not ataupun uncomplemented. Okay, dan kita akan AND kan lah okay, antara input. Boleh? So kita akan refer lah untuk dapatkan bahagian kedua ni, untuk dapatkan product term, kita akan refer kepada input A and B. Okay, dan proses kat situ kita akan buat AND lah. Setakat ni boleh faham? Okay, so macam mana kita nak dapatkan value A and B ni? So saya padam dulu yang this one Alright, so you tengok, maksudnya kat sini kalau refer kepada truth table, kalau you nak come out dengan SOP, you akan ada 3 product term. Okay, disebabkan ni lah 1, 2 and 3. So you will have the 3 product terms. Okay, and then nak dapatkan dia punya individual product terms, you need to AND input. Jadi nak AND input macam mana? Okay, 0 and 1. Okay, walaupun ini adalah OR gate OR punya truth table, tapi because of kita nak dapatkan SOP punya expressions, kita akan AND kan kita punya individual So 0
and 1. Kalau 0 and 1, output dia akan dapat apa? Kalau 0 and 1, the output will be 0 kan? Betul? So, kita nak jadikan output tu 1. So, what we need to do is, we need to complement this input, betul? So, kalau 0, kalau kita complementkan 0, dia akan jadi 1, betul? So, 1 and 1 is equal to 1. Jadi kat sini dia panggil sebagai product term. Jadi bila kita nak buat complemented, kita akan complement ataupun uncomplement the input. Okay, so as you can see in the lower row, 1 and 0. So we need to complement this input. Okay, kita kena complement lah this input. Kenapa? Okay, complement this input. And then 1 and 1 is okay. Okay, no need to complement because 1 and 1, the output will be 1. Alright, so dekat sini we nampak that's why we nampak 0, 1. You akan dapat A bar lah because 0 is equals to A. Okay, and then B is 1 Okay, kemudian second is kejap. Okay, A, B bar sebab dekat sini lah. Kemudian we have A, B. Alright, so kemudian untuk kita tuliskan dia punya the full SOP expressions antara product term ni, you akan gunakan OR. Okay, plus lah. Boleh faham setakat ni? Jadi bila you nak write the full something like this saya ambil balik setiap product term A, and then you pluskan, you OR, and then A, B. Okay, and then A, B. Siapa tak faham? Ini untuk SOP. So, kena ingatlah SOP refer kepada output 1 dalam truth table. And then, untuk dia punya individual variables tu, untuk individual input tu, nak dapatkan dia punya product term, you kena gunakan operation AND. So, you kena complement ataupun uncomplement dia punya input. Kemudian, full expression, you need to use OR. Okay. So SOP and POS. So normally akan ada juga student yang tertukar lah sama dengan SOP dan juga POS. So kena find out the ways how you can memorize this one lah. Okay. So kena faham lah kalau macam SOP, sum of all product terms. Okay. Jadi kena refer kepada logic ones. Alright. So we move to the next part which is POS, product of sum. Okay. So POS is the product of all sum terms. Kalau tadi product terms, yang this one sum terms. Okay, so dia adalah product of all sum terms when the output logic is equal to 0. Okay, jadi apa kita akan refer dalam truth table adalah kita akan refer kepada output 0. Alright, jelas? Kemudian in terms of sum terms, okay, kenapa dia pakai sum terms kat sini adalah because of dia menggunakan plus antara input tu dia bukan buat OR lah. Jadi untuk dapatkan sum term, kita akan perform by OR the input variables. Okay, sama ada you complement ataupun you uncomplement. Alright, so kita boleh start buat. Okay, jadi kita akan gunakan OR. Okay, jadi kalau tengok the first input so 0 or 0. Okay lah kan? 0 or 0, you will get the output 0. So this one is okay. No need to complement or uncomplement. So just remain the input. Okay, A and B. Alright, so for the second one is 0 or 1. So the output should be 1. Tapi because of we want to maintain the output 0, then we need to complement this one, B. B should be complemented. Alright, so that's why we get this expression like this. Okay, and then this one is 1 complement and then A complement plus B. Okay, boleh faham setakat ni? Kemudian for the full expressions, macam mana kita nak write the full expressions, kita akan menggunakan AND. Okay, so you akan AND lah. Kalau SOP tadi kita gunakan plus. Okay, OR. Yang this one kita akan gunakan AND lah.
right? So antara some terms tu, and then we get A plus B. So N lah kat sini sepatutnya ada N tapi N is okay, tak tulis pun tak apa. Okay, A plus B and A bar plus B. Okay, so any questions about SOP and POS? No, sir. Boleh so cuma kena take time sikit lah untuk you go back, okay, and then look into the slide and try to uh, get the ideas on how you can memorize ataupun you boleh faham lah on based on you all punya style, okay. Jadi SOP is sum of product and POS is product of sum. So kalau kita nak summarize, SOP you will going to refer dalam truth table, you can refer kepada output 1, while for POS you are going to refer output 0, okay. Jadi SOP dia akan menggunakan AND lah antara input. So POS dia akan menggunakan OR antara input. Okay. So kalau you faham, contoh you faham SOP, then dia akan bertentangan lah dengan POS. So either you memorize both ataupun you boleh faham satu dan lagi satu you akan terbalikkan lah. Okay, kalau macam SOP tengok satu, so you ingat okay, SOP tengok satu, output satu So kalau POS of course dia akan tengok 0. So kalau SOP antara dia punya input tu dia akan AND. So kalau POS dia akan gunakan OR. Okay, something like that lah. Try to get your style macam mana nak memorize. Okay, so next is about combinational logic circuits. Okay, so this is the process where the logic circuits are constructed by connecting together with the logic gate. So dalam case ni kita akan buat satu circuit yang combine lah, yang akan involve with the multiple gates. Tapi untuk kita create that circuits, we need to use this 4 step. Okay, jadi bila kita dapatkan contoh tadi macam kita nak buat Walther filtering system, okay, untuk kita develop the combinational logic circuits, then we need to get involved with the 4 step, okay, for which is we need to find out the first one, we need to find out and derive the truth table. Okay, sekejap record. Alright, so yang first one kena buat truth table, derive the truth table. So means that you need to understand input and output. Okay, so output tu tak semestinya satu saja output So it can be multiple output. Okay, depends. Nanti kita akan tengok contoh the next is contoh Walther filtering system. Then you can see that dalam truth table tu dia bukan hanya ada satu output, dia ada 3 output. So depends kepada case tadi yang you dapat. Okay, cuma the first step you need to derive the truth table based on the situations and case given. Okay, next when you get the truth table, okay, you need to identify or create the boolean expression. Jadi nak dapatkan dia punya boolean expressions, itulah kita akan refer kepada SOP dan juga POS. So you can choose lah dia you nak buat SOP or POS. Okay, but normally sometimes dalam exam questions they give you, okay, sometimes they give to you, they create the SOP expression. So depends on the question given. Alright, and then the third, once you create ataupun you derive the boolean expressions, we need to simplify. Sebab apa kita nak simplify dia punya boolean expressions? Sebab kita nak ringkaskan penggunaan gates. Okay, kalau you tak buat expressions, kalau you tak buat simplifications, so means that mungkin sewaktu you derive the expression, the boolean expression, dia akan involve banyak gates. So bila you dah simplify, okay, dia tak akan menjejaskan output sekalipun. So kalau you simplify tu betul, then penggunaan gates tu akan semakin berkurangan lah. Okay, kemudian last kali barulah kita akan draw the logic circuit. Okay, ada 4 lah dekat sini. Tengok contoh. Kalau yang this one adalah boolean expressions yang kita dapat untuk setiap output, and then kalau kita tak buat
simplifications on the third step, kita boleh nampak dekat sini kita ada banyak gate. So kita akan ada AND gates, and then kita ada OR. Ada AND, OR, and so banyak kan, because of we have a long expressions. Okay, berbanding kalau kita dah buat simplifications, you tengok untuk gates ni dah semakin ringkas. So berapa gates yang kita akan ada kat sini lah. So kita akan ada 1 gates which is OR, 2, 3, 4. So you just only have 4 gates. Okay, which is 2, kita akan ada 2 OR gates dan juga 2 AND kan. So jadi ada 4 je. Berbandingkan dengan expression yang this one, you akan ada multiple ataupun lagi banyak gates. That's why you need to do the simplifications. Okay, boleh? Kenapa nak kena buat simplify ni, the third method? Alright. Okay, so let's go into the first example. As you can see, this is the case study has been given. The diagram shown below is a water filtering system. A water quality sensing detector will generate a quality scales from 0 to 7. So this is the keyword that you need to highlight. Okay, so this is water filtering system. So apa yang dia buat adalah dia akan generate, okay, akan ada satu sensor yang akan generate the scales. Okay, jadi scales tu starting from 0 to 7. Jadi dalam kita punya pemerhatian, okay, when we extract the important informations from the questions, then you need to highlight lah certain keywords. Alright, so for example like this, dalam case ni dia punya scale adalah 0 to 7, which is this question gave to us the number based on decimal. Betul tak? Dia bagi 07 kan. Kenapa dia bagi 07? Kenapa dia tak bagi 08 ke 09 kan? Okay, so mesti ada sebab lah. So 07 kalau awak convert into binary, berapa binary yang akan evolve? Berapa? Berapa bit yang diperlukan untuk you get these scales, untuk you memenuhi lah, fulfill this range scale 0 to 7. Berapa bit you nak kena pakai? 3. 3. So means that starting from 000 till 111. So that's why, okay, that's why dia pakai range 0 to 7 lah, sebab dia nak student develop the truth table which is has 3 inputs. Faham dia nak kita buat 3 input. Jadi kita punya truth table tu nanti, okay, truth table kita akan start daripada 000, 010 and so on. Okay, boleh dapat lah dia punya example like this. Yang ni yang kita akan buat, boleh kan, start dengan 000, okay, which is ini represented 0, 1, 2, 3, okay, 4, 5, 6 and 7 dekat bahagian sini. Input. Okay, jelas we have inputs. Alright. So truth table sepatutnya dah boleh faham lah macam mana you nak buat kan. So dia akan starting dengan 000 because of 0, 0, 0, 1 to the power of 0 is 1 lah. So yang ni sepatutnya you dah clear how to create the truth table. Alright. So settle the first highlight, and then we move to the next sentence. From this scale, selected filter will function as follow to produce the clean water. Jadi dekat sini dia beritahu lah selected filter. Jadi filter tu dia akan function. Okay, kalau you tengok kepada diagram, of course kita kena refer the diagram sebab ini adalah water filtering system. Jadi input dia adalah water, and then dia akan ada filter. So akan dapatkan clean water lah, macam air kowe tu kan, air kowe ke cukur ke ataupun SK Magic whatsoever lah. So dia akan filter. Okay, akan ada water flow inside the filter. So now it's time for us to determine filter mana yang nak kena on, yang nak close. Okay, so we have 3 filters kat sini lah, A, B and C. So kalau you tengok dekat sini diagram so water will be sensed by the sensors. Dekat sini dia akan generate 0 to 7, betul? Kan? Dia dah bagi tahu kat situ 0 to 7. Bila dia detect, katakanlah
water air kat dalam ni sekarang ni, dia punya level dia adalah 5. For example, dia punya value yang sensor to detect, value dia adalah 5. Okay, so dia akan hantar kepada logic circuit. That's why 0 to 7 akan jadi input, and then akan ada logic circuit yang ni yang kita nak develop nanti. Dia akan involve with the gates, okay, dalam logic circuit ni. And then dia bagi tahu dekat table, jangan risau, table ni akan diberi, okay, sebab kita akan ada input dekat sini. Okay, we have the input here, and then this one should be your output. Jadi output kita akan ada 3 lah, because of filter A, B and C. Okay, and then dia akan ada dia punya requirement dekat sini lah. So table ni sangat penting, table ni, sebab dia akan menentukan apa output kita. Okay, contoh scale is 0. Okay, jadi kalau scale tu 0, output yang akan berlaku adalah filters yang mana akan turn on. So dia akan menggunakan filter, sama ada yang this one, dia akan menggunakan open, close, depends kepada soalan. Kalau open, you fahamlah open is 1, close is 0. So kalau activated and not activated, okay, so kalau macam no filters are activated, maksudnya output dia akan bergantung pada perkataan activated tu lah. So kalau no activated means that 0. Kalau dia beritahu kat sini A, maksudnya A ni akan activated, which is A akan jadi 1. Betul? Kalau ABC ni, maksudnya setiap filter tadi value dia adalah 1, is 1. Jelas That's why nampak dia punya susunan adalah A, B and C. So nanti dalam truth table dia akan come out with the output. So normally kita pakai output Y kan. Okay, Y. So you can use lah, ikut you lah, you nak pakai Y ke. Tapi kalau you nak pakai dalam example ni, dia menggunakan F lah, sebab filter. Okay, dia menggunakan F because of filter. Jadi dia output sebagai FA. Okay, filter A, filter B and filter C. Okay, so dia bagi nama output je lah, filter A, filter B, filter C. So kalau tengok example tadi, saya katakan output sekarang adalah 5. Bukan output, input dia punya scale is 5. So kalau scale is 5, apa yang akan berlaku kat sini adalah this one. Betul? A and B. So apa yang maksudnya akan berlaku adalah output for FA is equals to 1. Output for B is equal to 1. Output for C is equals to 0, because of scale 5 give the output based on the filter ni. Dalam table ni dia beritahu only A and B activated. Okay, so kita kena pandai baca lah kat sini. Ada beberapa soalan tak sekat ni? Macam mana kita nak extract out the information before we answer the questions. Kalau kita dah answer nanti, kalau kita tersilap sedikit kalau dekat truth table pun kita dah silap buat, then dia akan menghasilkan SOP yang silap, POS yang silap. So nanti logic gates you pun akan silap. Jadi soalan ni berantai lah. That's why you kena very careful on this one. Kena betul-betul careful lah. Right. So let's move into the truth table. Right. So input, I think everyone is clear. Okay. So we have a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, so let's look into the first input. Kalau scale 0, no filters are activated. So you can see that's why FA 0, FB 0 and FC is equal to 0. Okay, so this one is right lah. Okay, kemudian kalau filter 1, A sahaja yang activated. So 1, 0, 0. So kalau 2, okay, scale 2, ABC. That's why 1, 1, 1. Alright. So jangan fikir logik ke tak logik dulu. So letak ke tepi dulu lah. Because of kalau you tengok dekat sini, kalau 2 ni maksudnya kalau ikut masih lagi clean kan. Betul? Tetapi walaupun water tu clean at level 2, filter 3 dia buka. Okay, tetapi kalau you tengok dekat scale 5 for example, ataupun scale 4, A saja buka. You nampak tak kalau macam kalau you fikir logik, kenapa dekat skill tu tiga filter tu buka? Kan? Tapi kalau skill 4, satu je buka.
So kalau fikir logik macam ni lah, macam sebab soalan yang ni soalan yang kita reka untuk kita nak test understanding you. Okay, bukannya dari segi how logic this program. Alright, faham Sebab kalau dia tak buat macam tu nanti dia akan jadi macam bosan sikit lah. Dia punya output tu macam lebih kurang truth table lah. Okay, mungkin dia akan jadi 000 000 lepas tu 100 kan, ataupun something like that. Dia akan macam predictable lah untuk student answers. Alright, boleh so letakkan logik kat tepi dulu at this moment. Okay, so you can fill up this one so contoh 7 1 1 1 lah. Okay, 7 is 1 1 1. So kalau 6 1 0 1 because of only A and C activated. Alright, jelas? Truth table. Okay, jelas truth table. Jelas Clear Okay, and then in this case, step number 2, identify the boolean expression SOP. Kita bagi kita contoh kat sini untuk kita gunakan SOP. Alright, so kalau nak pakai SOP, apa yang kita perlu kita buat? Okay, SOP apa kita nak kena buat? Sum all product term when output is a logic 1. Okay, jadi kita akan refer kepada output 1 lagi. Antara produk tu, antara dalam product terms kita akan AND ke OR? Kita akan AND kan dia. Produk antara input kita akan AND kan. Guna N. Okay, jadi bila kita nak buat full expression baru kita akan menggunakan OR. Jadi dalam kes ni kalau awak tengok expression dia akan ada 3 lah. Sebab kita ada 3 output, betul? FA, FB, FC. Okay, akan ada 3 output. Jadi awak akan refer kepada the first kita panggil apa? Column FA, column FA. So you akan refer kepada this output Boleh? So kita akan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan ada 6 lah. So ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi macam mana kita nak buat? Sebab dia input, dia akan AND kan. Jadi kita akan AND kan So kita akan complementkan input 0 lah. So that's why akan jadi something like this. A bar, B bar, C. Okay, dapatlah yang first one Okay, and then A bar, B dengan C bar. Alright, so you continue lah this one. Okay. Untuk yang third is A bar. Okay. Bukan yang ni tak perlu yang ni and this one is not because of 0. Okay, you buat yang bawah So 1 complement, that's why this one. Okay, and this one complement. Okay. Kemudian this one. Alright. Okay. Dapatlah FA. Alright. So for FB, jadi untuk FB do the same things, but this time for FB refer kepada output 1. Nampak? Okay. So for FB A bar, okay, kemudian B, kemudian C bar. Okay, dapatlah yang this one dapat yang this one. So buat untuk semua, then you will get the answers. So saya tak explain one by one lah. So you can refer to the slide and make sure that you faham Okay, yang ni akan ada 3 expressions. Alright. So yang FB akan ada 4 lah. Dia punya product terms. And then bila kita nak combine antara product terms tu, we need to use OR. Okay, plus. Okay, setakat ni boleh faham? So yang step ni penting Once you derive the truth table and then make sure you follow dia punya requirement Kalau dia kata SOP and then you kena faham kalau SOP you akan refer dalam truth table, refer kepada output logic ones. Okay, then you create the boolean expressions, you derive the boolean expressions, make sure that you count lah, kira dulu kalau macam FA ni akan ada berapa product term, so at least
tak salah lah nanti, takut tertinggal ke whatsoever sebab kita ada banyak output dekat situ, FA, FB, FC. So FA, FB, FC akan menghasilkan 3 expressions lah kat situ So let's move to the next part, which is kita akan masuk kepada simplify the Boolean expressions. Okay, bila kita dah dapat, kita kena simplify. Alright, so kita akan start buat simplifications. Dalam case ni, you tengok we have the FA, expression dia panjang and then apa yang dia buat dekat sini, I just simplify for you So first one, dia akan factorize this one, betul, menggunakan distributive law. Okay, dia akan tarik AB keluar lah. That's why you nampak AB kan kat sini. Okay, and then C bar plus C, the output will be always 1 kan, sebab plus or kan. C, maksudnya input dekat situ, C tu boleh jadi kosong ataupun 1 kan, tetap akan ada input yang akan ada 1. That's why dia punya output always 1. Sebab tu kita boleh matikan lah yang ni. Boleh Kemudian apa yang kita buat lagi? Okay, jadi dia matikan dua-dua ni lah. Alright, dia matikan dua-dua ni Okay, yang ni pun dia buat ni juga yang ni pun dia apa? Factorize Okay, boleh. Setakat step number 2 boleh faham Saya besarkan sikit lah supaya kita nampak jelas. Okay, then apa yang dia buat selepas itu adalah apa yang dia buat. So we have A, kalau awak nampak kat sini sebab ni dah kita tak buang. So kalau kita nampak apa yang tinggal dekat sini adalah A, B bar plus AB. Okay, jadi apa yang dia buat, dia faktorkan lah, bawa keluar A, tinggallah B bar plus B. Okay, itu yang awak nampak kan, yang ni nampak. So yang ni dia tak tunjuk lah. Okay, sebab dia dah simplify. Boleh So apa yang dia buat, dia factorize. So bila dia factorize, yang this one kita boleh matikan lah. Okay, tinggallah A. Okay, so now baru dengan fokus kepada sebelah kiri. Okay, jadi yang sebelah kiri tu, apa yang kita boleh buat adalah dia boleh factorize lah because of A bar kan. So dia tarik keluar A bar, tinggallah B, tinggallah this one. Okay, plus A. Okay, so dekat sini apa rule yang dia pakai nak dapatkan this output? Rule yang famous saya beritahu kan, untuk expression ni dia akan yang famous normally dia akan menggunakan rule 10 and 11 lah, yang you all kena faham betul-betul kan. So dalam case ni dia akan pakai rule 10. So macam mana dia punya yang this one yang step ni sekarang ni, kita kat sini macam mana dia nak apply rule 10 dekat sini. Ada idea? Kalau tengok rules 10 kalau kita tengok rules 10 tu, contoh dia bukan beritahu macam ni kan, A plus BC kan, betul? So apa yang jadi? Akan jadi A bar kan, A plus B, betul? Akan jadi A plus C. Right, so dia akan menggunakan konsep ni lah. So kalau awak faham kat sini, ini adalah A plus ini adalah yang dalam tu. So ni ada N kat tengah tu so saya padam yang tepi dulu supaya kita nampak lah. Kalau saya pecahkan, dia akan jadi macam ni tau. Dia nampak saya kena buat tulisan kecil sikit lah sebab tak cukup ruang. Okay, tengok yang ni. Apa yang berlaku kat sini adalah saya tulis A plus A dalam kurungan BC plus BC bar. Okay, so yang ni awak perasan dia ada N. Jadi dia macam konsep kat atas tu lah, A plus BC.
Ada and kan. Kalau kita buat kurungan macam itulah konsep dia, nampak tak? So that's why dia buat macam ni, dia buat macam ni. So dia anggap ini adalah ini, yang keseluruhan ni adalah yang dalam saya highlight ni. Boleh? Boleh nampak? So apa output yang kita akan dapat? Kita akan dapatlah A plus dengan yang ni A bar nampak? Okay, kita akan dapat apa? A plus A bar, betul? A plus A bar, kemudian A, kita kembangkanlah A plus A bar, A plus dengan keseluruhan ini. Nampak? That's why step ni dapat this answer. Saya padam yang atas sikit. That's why dapat jawapan yang macam ni. Yang ni. Boleh? So apa kita boleh buat dekat sini adalah kita boleh matikanlah A plus A bar kan. Sebab the output always 1. Alright, so we can eliminate this one. Tinggallah A plus B bar C plus B C bar. Okay. Jadi kalau ni kita boleh buka lah dia punya kurungan ni. Dapatlah this answers. Okay. Saya cuma nak explain yang bahagian Rustan tu. Jadi awak kena fahamkan lah Rustan tu. Okay. So mungkin takut nanti awak blank kat sini nak buat apa, nak kembangkan ke, nak ni kan. So always remember that you can use rule tens. Kebanyakan akan pakai Rustan lah. Soalan FC pun dia pakai Rustan. Okay. So I will not go through every expression So yang atas ni FA dia panjang. So kalau FB ni apa yang dia buat, dia factorize. Okay, dia tarik keluar this one AB. So dapatlah C plus C, dia cancel. Kemudian yang belah sini apa yang kita boleh buat adalah kita boleh nampak AC kan. Jadi dia fakturkan AC, B bar plus B, dia cancel. Okay, dia cancel kan. Dan dapatlah these answers. Alright, for FC apa yang kita boleh buat dekat sini adalah highlight BC. So that's why kita dapatlah BC A plus A. Okay, dia factorkan lah BC bar. Okay, and then from this kita dapat BC plus ABC. So dia faktorkan B. Okay, dia faktorkan B lah. Okay, dapatlah C plus AC. So dekat sini apa yang dia buat ni? Ini kita boleh buat Rustan, betul? Bila kita buat Rustan, kita kembangkan, kita akan cancel this one lah. Dapatlah these answers. Okay. Boleh? Dia dah berapa jam lah? Dekat 40 minit lah kita record kelas. That's why saya cakap dia akan jadi panjang sikit. Right, so hopefully step number 3 ni you all boleh nampak lah. Okay, kena kreatif sikit untuk kita simplify the Boolean expressions. Alright, so let's move to the last part, which is the solution 4 ataupun the method step 4. You need to draw the logic circuits based on the simplified Boolean expression. So yang ni sangat penting bila you nak derive dia punya, bila you nak draw dia punya logic circuit, akan ada jawapan from various answers from the students. You kena ingat kita nak design combinational. Okay, combine. Kita nak combine, kita tak nak circuit tu menggunakan different output. Jadi akan ada student yang dia akan jawab macam ni tau. Dia tak menggunakan output. Jadi dia akan buat filter A punya diagram. Lepas tu dia bagi jawapan filter B macam ni, filter C macam ni. Dia tak combine the input. Jadi kita akan nampak lah contoh apa yang dia buat dekat sini adalah dia akan bagi, okay, dia akan buat yang this one So yang ni let's say I highlight okay, because of FA ni, this is the expression for FA. Jadi apa yang student tu akan buat adalah dia akan terus lukis, okay, gates. Right, so kita ada input A, kita ada input B and input C. So dia akan bagilah, dia akan lukis A, kemudian OR dengan B plus C. Okay, jadi B kat sini akan ada not lah. Okay, and then C. Okay, so
Saya padam dulu sebab dia akan nampak macam serabut sikit. Okay, C kat sini. So, kita kena panjang kat sini lah. Okay. Okay. Saya tulis, saya lukis dekat sini lah nampak sikit. Tadi expression dia adalah A plus, okay, kita ada A plus BC. Okay, BC, alright. Boleh So apa yang kita akan buat adalah, yang ni adalah FA filter A. Jadi apa yang student akan lukis adalah, dia akan buat input A, input B, input C. Saya kecilkan sikit lah input A, input B, input C. Jadi A, dia orang akan buat macam ni lah. A dekat atas, okay, right. Kemudian dia akan buat yang first one yang first one A. Kemudian dia akan buat yang ni. Dekat sini pun kita dah boleh kira dah berapa gates yang akan involve. Okay, kita akan ada plus, N. Right. So akan ada 4 gates lah. 1, 2, 3, 4. Okay. So dia akan buat A okey lagi. Kemudian dia akan buat B as input So B akan pergi. Alright. Kemudian C. So B dia akan buat not lah because of B bar. Kemudian C. C ni kita boleh tarik input ni kat sini, letak kat sini. Okay. Ataupun you nak buat kat atas pun boleh. So depends lah, kalau kita buat kat sini pun boleh. Alright. So sini akan dapat expression B bar Betul. Kemudian N dengan C. Jadi N macam mana? Macam ni kan. So jadi sini adalah C, bawahnya adalah B bar. So kita dapatlah B bar C. Kemudian yang this one is B. Jadi input ni boleh juga datang kat sini. Okay. So B, N dengan C bar. Okay, ni adalah C, ni A. Oh, saya tersambung sekali Saya tersambung sekali Alright, saya minta maaf. Yang ni okey. Okey. Okey, ni C Itu C, yang ni B. Kemudian kita nak buat yang third expressions B C bar So this one is B. Okay, kemudian C bar kita boleh ambil daripada sini lah. So C bar kita kena invert because of kita nak cari C bar. Yang ni adalah B. Okay, B. So kita nak buat N. Alright, so dapatlah B C bar. Okay, yang kat atas ni B bar Kemudian input A. Input A ni kita boleh buat kat atas ataupun buat kat bawah. Tak kisah Kalau kita nak buat kat atas, kita akan buat kat atas lah. Astaghfirullahaladzim. Okay. Nanti you all kena lukis benda pembaris baru nampak kemas. Okay. So yang ni kan jadi A. Kemudian apa yang kita akan buat? O kan? Nampak? So this is the answers. Alright. Ini baru satu expression. Kalau awak buat macam ni, awak tak combine dia punya output, then you will get not full marks lah. Okay. Boleh? Faham tak macam ni kita nak dapatkan, nak draw diagram ni? Kemudian kita akan ada FB lah. So kita kena combine. Okay, kalau FB adalah A bar plus AC kan. A okay, kita tengok FA So kita buat FB sama dengan A bar plus AC. Jadi awak kena menggunakan output. Okay, awak kena menggunakan the same output. Okay, jadi A dekat mana? Kita ada A. Kita boleh ambil kat sini lah. Because this is A So kita buat yang bawah. And then sebab kita nak dapatkan A bar, so kita kena buat ni lah. Ini akan dapat A bar. Kemudian B, kita boleh ambil daripada sini. Input. So ini akan dapat B.
Kemudian apa yang kita nak kena buat adalah AND. Okay, kita buat AND. So dapatlah A bar AND dengan B. Kemudian kita nak buat plus AC. Alright, so A dekat sini kan. Kita boleh tap from this. Kita ambil A. Kemudian C. Itulah sebab saya ada lukis kat sini Bila kita nak ambil C ni, awak kena sinilah. Dia macam akan jadi tak cantik So ini akan kita akan dapat A, kemudian ini kita akan dapat C lah. That's why kalau awak tengok lukisan ni, kalau awak kena pakai pembaris and then awak kena letak dekat hujung. Maksudnya input sebelah kiri, output sebelah kanan. Yang ni sebab dia lukis pakai apa? Diagram. Okay. Boleh nampak? Boleh. Yang ni kalau kita kembangkan, yang ni cantik lah sebab dia menggunakan ni dia menggunakan circuit yang cantik lah. Okay. Kena pakai pembaris lah. Saya lukis tak pakai pembaris tadi. Boleh Boleh faham? So kalau kita nak check balik, sini kita akan dapat A. Betul? This one is B. Kita akan dapat B bar. This one is C. Okay. Awak lukis macam ni. Awak lukis input dekat sebelah kiri. And then baru tarik pergi sebelah kanan. Yang ni lagi cantik lah. Lebih mudah. Okay. So sini kita akan dapat lah B bar C. Kemudian dekat sini is B. Ini adalah C bar. Kita dapatlah B C bar. Kemudian akan dapatlah A plus B bar C plus B C bar. Okay. So mesti input tu mesti follow like this lah. Alright. Ada soalan setakat ni? So you boleh refer this diagram lebih cantik lah. So kalau nak lukis, kalau you lukis macam yang saya buat tadi. Dekat mana saya buat ni? Okay. Apa yang saya punya tak cantiknya adalah sebab saya punya input ni, sepatutnya saya punya gates ni akan duduk kat sebelah sini semua. Okay, that's why kena buat input tu cantik lah you pakai pembaris Alright, ada soalan? So yang ni you boleh buat lah, combine, dia mesti combine from the same output, from the same input, then jadi cantik lah. Okay. Boleh? Boleh sir. Alright, so kita tengok exercise 1. Kita cuma discuss sekali lalu je Alright, so the diagram below show the system of an ice cream vending machine. Okay, so dia nak buat ice cream vending machine. And then the vending machine offers 7 combination of ice cream flavor. Jadi soalan dia lebih kurang macam tu pusing-pusing. Kena tengok input. Jadi input dia akan offer ni lah button. Okay, 1 to 7. Alright, and then the following table show the combination of flavors based on the selection made by the customer. So as you can see dekat sini kosong tak ada betul, button 0 tak ada, so kena letak lah. So button 0 maybe that kosong lah dia punya output, jadi tak ada flavor yang akan dispense lah kat situ. Alright, so no flavor has been dispensed. Okay, jadi kat sini apa kita nak buat adalah input dia akan jadi ABC, which is 0 0 0, sama macam tadi 0 1 1 1 1. Okay, truth tables akan jadi sama, cuma output dia akan dapat 3 lah, betul? So dia akan dapat flavor dispenser. So you will have 3 output, which is V for vanilla, strawberry and chocolate. Okay, cuma yang this one lah, kalau dia beritahu vanilla, maksudnya kalau yang vanilla sahaja selected, means that untuk button 1 tu 1 berapa? 0 0 1 kan. Jadi dia punya FV bukan FB boleh nak pakai F pun boleh, it's up to you Yang ni adalah strawberry, flavor strawberry, and then flavor chocolate. Jadi strawberry saja yang akan on. Jadi strawberry is 1, yang lain kosong lah. Buat untuk sampai habis. Boleh So kalau yang 1 1 1, kita akan dapat 1 1 1 because of
Dia akan combine lah vanilla, strawberry and chocolate. Okay. So the question asks you for the truth table. Please make sure that you dapatkan truth table yang tepat lah. Okay, and then you simplify the equations. Okay, so you can get from POS ataupun SOP. So pilih salah satu lah, sebab dia tak bagi tahu yang this one. Right, so we can use, kalau soalan tadi dia pakai SOP Okay, dia pakai SOP kan. So you can use SOP. It depend. Boleh je, tak ada masalah. Okay. And then logic circuits, draw the logic circuits, and then please make sure you combine. Jangan asing-asing lah. Okay. And then exercise 2 is a bit difference. Dia terbalik So from this you kena come out dengan output expression. Jadi nak dapatkan output jadi macam mana? Input C, bila dia keluar akan jadi C naught. Okay, yang this one is A. Dah dapat A naught. So kita akan dapatlah A naught and C naught. Kemudian ada inverse kat sini kan? Boleh? So yang this one is B. Bila dia keluar is B naught. Kemudian this one is A. Okay, jadi input kat sini adalah A. Input kat sini adalah A. That's why output dekat sini adalah A bar, C bar. Okay. And then dia pakai N kan? So kena buat dalam kurungan lah. N, P bar, kemudian N dengan A. Okay, harap mata saya betul lah. Yang this one C, B, A. Jadi dapatlah A, N, B, N, C. Jadi ABC lah kat situ. Okay, jadi output dia kat sini adalah yang last one output yang dekat sini pula is plus AB C, sebab ni OR kan. Okay, boleh. Lepas tu simplify the boolean algebra ni, disebabkan you dah ada this formula, this expression you dah ada this expressions. So apa yang kita nak kena buat adalah kita akan simplify dahulu. Okay, yang ni you boleh gunakan apply di Morgan theorems untuk pecahkan So kalau you pecahkan, sebagai contoh you pecahkan this one, apa yang akan berlaku? Okay, kalau kita ada A and C bar macam ni sebagai contoh. So kalau kita nak pecahkan, apa yang akan berlaku kat sini? Kalau kita nak pecah kat tengah ni, dia jadi apa? A, C. A macam ni kan? C macam ni. Kat tengah ni apa? Plus. Okay, so yang ni kita boleh cancel, betul? So tinggallah A plus C. Jadi bahagian sini tinggallah A plus C. And then you guna buatlah dalam kurungan lah. Jadi A plus C dalam kurungan, kita ada B bar and A bar yang dalam kurungan lah. Kemudian A, B, C. Kemudian cuba simplifykan lagi lah. Okay, cuba simplifykan lagi. Alright. And then bila kita dah dapat expression yang simplify, then kita akan menggunakan NAND gates. Alright. Kita akan buat NAND gates pula. So NAND gates ni refer kepada slide 16 dengan 17. Mana slide 16? Okay. Dia kata pakai NAND gates kan, because of kita akan menggunakan ni lah, NAND gates. Okay, double inverse. Okay, so bila kita pakai NAND gates, kita punya objektif kita adalah sebabkan dalam expression kita ni kita ada OR, betul? Sebabkan dalam expression kita ni kita ada OR. Jadi kita kena buang OR ni. That's why kita kena pakai double inverse lah, sebab kita nak buang OR tu. Okay. So kita nak buang OR tu, apa kita kena buat? Kita kena yang ni sebab yang this one ni sebab saya belum simplify habis So kalau you simplify habis, then you will get the answers lah. Okay. Boleh?
Yang ni kan tadi kita dapat kan. Betul tak? A, B bar betul. A plus C. And then plus ABC. Okay. So yang ni dia buat simplifications. And then after simplified, get this. Alright. So bila kita dapat yang AC, yang this one. Is C plus AB. Sekarang ni kita ada OR. Jadi bila kita nak lukis gates yang melibatkan AND, yang melibatkan NAND, kita ada OR. Jadi kita nak pecahkan OR ni. That's why kalau kita tengok kat situ dia menggunakan double inverse lah. Yang ni bar. Bar. So apa yang dia buat? Okay. So apa yang dia buat? Dia akan letak double inverse. Boleh? Jadi dia akan pecah kat tengah ni. So bila dia pecah kat tengah tu dia akan jadi AC. Akan ada satu bar. Kat sini akan jadi N. And then A and B. Okay, akan ada satu bar. Betul? Kemudian akan ada satu bar lagi kat atas lah. Kemudian baru boleh kita lukis. Ni dia minta lukis tak? Dia minta draw the simplified expression. Dia cuba nak draw. So dia kena lukis lah pula. Kita kena lukis. Okay, kita kena lukis. Kalau kita nak lukis, okay, dia akan jadi A. Kita buat macam yang tadi kita akan ada A, kita akan ada B, kita akan ada C kan. Jadi A kat sini. Nak lukis ni kena hujung sikit lah. Kita cukup ruang. Okay, saya lukis kat hujung sikit Kita ada A, B and C. Okay, jadi A kat sini. Terus. Okay, kemudian kita ada C. Okay. So dia kat bawah Okay, C kat sini. Kita boleh tarik lah C kat sini Alright, so AC and dia mesti ada NAND So dia akan jadilah. Yang ni adalah A. Saya cuba tulis kat input tau supaya saya tak tersilap. Okay, AC. So dia akan dapatlah AC bar. Okay, kemudian kita ada A and B bar kan. So B, A dekat sini. A okay. Kemudian kita ada B, B dekat sini. So dia akan ada not lah kat sini. Okay, so B So dia tak boleh sebab dia kata soalan ni dia minta using NAND gates only. Okay, so tak boleh pakai not. Alright, so kat sini kena make sure lah tak boleh pakai not. Okay, tak boleh pakai not. So kalau tak boleh pakai not, nak pakai apa? Siapa boleh jawab? Kita nak dapatkan input B tu kan, tak boleh pakai not. So nak pakai apa? Yang AC bar tu kita dapat. Okay, yang tu is okay. Kemudian yang B bar tu, dah tengok video belum? Dah tengok kan? So kita recap sikit dekat slide 16. Okay. Tadi kita pakai NAND kan. Okay, dekat 16 ni, kalau you tengok dekat sini universal dekat sini. Okay, so dia akan bagi tahu lah. Kita boleh menggunakan, kalau kita nak gunakan NOT gate, okay, so kita untuk NAND kita boleh menggunakan yang this one. Okay, jadi input tu, kalau awak tengok saya dah explain dalam slide kan. Okay, so dia akan sebenarnya kalau kita tengok yang ni nampak dia punya formula ni. Sebenarnya dia adalah A and A complement is equal to A bar lah. Maksudnya kalau awak ada dua input A and A, sebab kita nak buat NAND gate, kita kena ada dua input. Kalau not, ada satu input. Tapi sebab kita nak gunakan NAND gate, kita kena ada dua input. Jadi kalau A and A,
Kalau awak tengok A and A basically memang akan dapat A. Faham? So kalau kita buat complement, dia tetap akan dapat sama lah. Okay, that's why A macam ni Jadi apa kita akan dapat? Something like this lah. Ni A, dia akan share the same input. Okay, dia akan share the same input. Jadi A kat atas, A kat bawah. So bila dia keluar, dia akan dapat A. A and A kan akan dapat A. Tapi because of this one, dia akan dapat lah. Dia akan dapat this one. Okay, A not. Jadi sama je lah konsep dia tu. Maksudnya, kalau kita nak gunakan NOT gates, apa yang kita kena buat? Dekat sini. Apa yang kita nak kena buat kat sini? Dia akan gunakan input yang sama. Jadi A macam ni so dia akan dapat lah. A kan B jadi. Okay, B. Okay, B kat sini. Alright. Okay, jadi atas ni adalah B. Jadi kita nak dapatkan B bar, sebabkan kita kena pakai NAND gate semua. Okay, disebabkan kita nak kena menggunakan NAND gates untuk keseluruhan. Okay, so dapatlah B bar dekat situ. Kemudian A and B bar kat sini lah. So ni NAND gate. So kita akan dapat lah. Okay, yang ni adalah A. So A and B bar, kemudian complement lah. Alright. So yang last ni adalah macam ni. Okay. So dapatlah Y. Siapa tak faham? Sebab kita nak kena gunakan NAND gate sahaja. Tak boleh pakai AND, tak boleh pakai OR. Okay, that's why kita kena remove lah yang ada OR kat sini. Alright. So I think itu sahaja. Do you have any questions? Sir, Yep. saya ada soalan untuk truth table exercise 1 tadi. Exercise 1. Okay. Truth table tu. Ini. Kalau dia tak ada button 0 tu, kita still wajib ke buat truth table 000? Kena. Okay. Dalam truth table, sebab truth table dia akan melibatkan, truth table ni dia datang daripada possibility inputs. Jadi bila kita ada 3 input, okay, starting from 0, 0, 0, kan? So tapi dalam case ni dia punya output je lah semua kosong lah, sebab there is no flavor has been dispensed. Jadi vanilla pun kosong, strawberry pun kosong, coklat pun kosong. Alright, so kena buat semua lah. Truth table dia mesti, truth table ni kan dia punya possibility jadual yang melibatkan possibility kan. Jadi kat sini kena complete lah sebenarnya. Saya tak tulis sebab saya nak explain yang button 1 ni untuk apalah. Tapi dalam truth table dia mesti start from 0, 0, 0 sampailah 1, 1, 1. Okay, cuma dia punya output tu semua kosong lah. Sebab tak ditulis kat dalam ni. Tak boleh ignore, kena buat. Alright, thank you, sir. Okay, baik. Ada lagi soalan? Sir, kalau yang simplify circuit tu kan, kena letak rule dia tak? Letak apa? Rule. Tak perlu. So waktu awak buat simplification, Tak perlu. yang awak buat simplification ni kan, macam ni kan, tak perlulah tulis distributive law. Yang ni sebab nota dia nak bagi tahu, okay, these expressions macam mana dia boleh dapatkan factorize tu, because of dia refer kepada distributive law. Lepas tu kenapa the third punya simplifications tu dapat that answers, because of dia gunakan rules, dia apply rules 8. Jadi rules 8, rules 10, rules 11 tu tak perlu tulis pun. Kalau awak dah faham, awak terus simplify je lah. So yang sebelah kanan ni, yang dalam kotak tu, distributive law, rules 8, rules 10, tak boleh, tak payahlah. Kalau awak buat memang dahsyat lah. So tak perlu. Okay, tak perlu ditulis lah. Dan memang tak tulis pun. Yang ni adalah tujuan untuk nota, supaya awak faham. Okay, dia apply rules 10, supaya awak faham lah macam mana simplification tu dapat. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Alright.
Settle. Ada lagi? Dari segi lukisan tu je lah. Kalau boleh, kalau work follow lukisan yang betul yang macam ni cantik lah. So basically cuba buat yang A, B, C sebelah kiri, and then sebelah kanan tu baru start gates. Jangan buat macam yang saya lukis tadi kan. Dia akan jadi tak cantik lah. Jawapan tetap betul. Saya akan check lah dia punya input apa semua betul. Okay, jawapan boleh jadi betul lah, tapi in terms of kekemasan tu dia nampak tak kemas lah. Okay. Alright, so I think if you don't have any questions, we can end our class sessions for today. Alright, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Baik, welcome.